Kata ulama, jangan memberi alasan, oh saya bermewah ni, saya memberi infak. Jangan bagi alasan. Apakah kamu bermewah untuk memberi pada orang lain, sedangkan kamu memakan makanan seperti mereka terlebih awal? Maksudnya mereka kan makan susah, kemudian kamu berikan makanan yang mewah pada mereka. Sanggup tak kamu hidup macam mereka yang awal makan makanan yang susah? Kalau boleh, tak apa bermewah maksudnya. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga beserta dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di dalam min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan mengenai 40 hadis tasawuf sambung pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mendahulukan tumpuan pemberian kepada fakir miskin berbanding keluarga sendiri. Saya ulang balik Bab mendahulukan tumpuan pemberian kepada fakir miskin berbanding keluarga sendiri. Mendahulukan pemberian kepada fakir miskin, kemudian baru bagi pada anak isteri ataupun keluarga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan untuk kita amal dengan amalan ini. Di antara contoh yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberian terlebih awal diberikan pada orang lain, pada fakir miskin, baru kemudian kepada diri kita, pada isteri, anak-anak ataupun keluarga. Mungkin kita terbalik kan, kita berikan pada kita dulu, isteri dulu, anak-anak. Tapi di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendahulukan fuqara wal masakin, fakir miskin, atau pada hadis disebut sebagai ahlu suffah, barulah diberikan kepada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah taala berfirman, ya Muhammad, beritahu pada kesemuanya, barang siapa yang mencintaiku, Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah gugurkan seluruh dosa-dosa. Kita mengharap Allah Ta'ala kasih pada kita, sayang pada kita dengan cara mengikuti perjalanan hidup ataupun amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan baginda mendahulukan pemberian terlebih awal kepada golongan fakir miskin, baru kemudian kepada keluarga. Hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelarkan sebagai Abu Turab kerana suka tidur kat masjid. Ketika tu masjid tu tanah kat bawah, tak ada macam kita muazzin, sehingga Nabi SAW gelarkan sebagai Abu Turab. Kalau ada selisihan faham sikit antara Sayyidina Ali dengan puteri Nabi SAW, iaitu Sayyidah Fatimah, kalau ada perkelahian sikit, Sayyidina Ali keluar daripada rumah ke masjid, memberikan pengajaran untuk kita. Kalau ada masalah dengan isteri, maka keluar, jangan pergi kedai kopi, jangan lepak, pergi masjid, mencari ketenangan dekat sana. Nanti balik tu insya-Allah tu okey tu. Daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali termasuk daripada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk daripada asyara mubasysyara bil jannah, termasuk 10 top 10 sahabat dijamin syurga oleh Allah meskipun kehidupan terlebih awal di dunia. Termasuklah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, khalifah yang terakhir, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Daripada Ali radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada Fatimah radhiyallahu ta'ala,
Fatimah radhiyallahu anha di antara puteri yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti dalam kitabnya sebut pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium mulut Sayyidah Fatimah. Cium mulut tu dalam keadaan penuh nikmat. Kemudian Sayyidina Ali tanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan, sebab apa tuan begitu asyik, begitu nikmat menikmati ciuman bibir atau ciuman mulut Sayyidah Fatimah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku bau haruman syurga di mulut Sayyidah Fatimah puteriku." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kasih sampai riwayat menyebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, kalau Sayyidah Fatimah tu ketuk pintu masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu akan menuju pada Sayyidah Fatimah, cium Sayyidah mulut tangan Sayyidah Fatimah, salam, kemudian peluk, pegang, pimpin sampai ke tempat duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dudukkan terlebih awal Sayyidah Fatimah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Begitu kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah satu orang perempuan yang cukup jaga aurat. Sampai di antara Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik Sayyidah Fatimah tanya, apa yang dapat pengajaran dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Ali, telah ditanya oleh baginda kepada kami, apa di antara ciri-ciri wanita salihah? Ada sahabat kata baca Quran, ada sahabat kata salat malam, ada macam-macam sahabat cakap. Akhirnya apa yang baginda mengatakan? Ayahku kata tak ada, terus baginda tinggalkan kami. Sayyidah Fatimah kata, "Ya Ali suamiku, maukah engkau aku khabarkan pada engkau, aku bagi tahu pada engkau apakah ciri-ciri wanita salihah?" Dua. Pertama adalah dia tak melihat lelaki dan dia tak mahu diri dia dilihat oleh lelaki. Perhatikan, tengok kat sini. Rumah ada TV? Ada. Ada TV? Ada? Tak ada. Allah. Moga Allah istiqamahkan. Amin. Berada pada zaman ni tak ada TV, oh nikmat, anugerah pemberi rezeki daripada Allah. Moga Allah istiqamah, amin. Lepas ni phone boleh tukar 3 sekupang kalau mampu, tapi kalau nak untuk rakam, bismillah, tak apa. Nah, pertama Sayyidah Fatimah mengatakan ciri-ciri wanita salih dan diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan betul apa kata Sayyidah Fatimah. Pertama, wanita tu dia tak melihat lelaki. Kalau TV kat rumah, isteri tu drama kan tengok wajah lelaki lain, kekacakan lelaki lain. Kata ulama, kadang dia tengok kita tu tak apa nak seri dah. Oh, dia lagi kacak lagi, dia lagi handsome. Pergi di tempat kerja dia nampak lagi handsome, ada duit lagi. Nanti dia tengok kita tu, selera tu dia tak ada nanti kadang. Itu pertama. Yang kedua, dia tak mahu diri dia dilihat oleh lelaki. Oh, sekarang pakaian dan sebagainya kan, dia nak supaya lelaki tengok dia kan. Ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra, di antara perempuan yang tak pernah datang haid. Punya Allah sayang, tak nak membuat, tak ada masa yang tak boleh ibadah tu. Sayyidah Fatimah tu Allah tu nak Sayyidah Fatimah tu ibadah aja. Sampai di antara wanita yang tak ada haid tu, Sayyidah Fatimah tu tak ada. Ini di antara kelebihan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada kalangan perempuan yang awal diberikan pakaian di akhirat nanti Sayyidah Fatimah. Ada riwayat sebut di akhirat kita tak boleh tengok muka Sayyidah Fatimah. Punya Sayyidah Fatimah kat dunia jaga aurat, tak mau dirinya dia tengok lelaki. Di akhirat pun Allah Ta'ala jaga mana-mana lelaki tak boleh tengok. Cuma ada riwayat lain sebut Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, tapi selainnya tak boleh. Nanti malaikat akan umumkan, ya ma'syaral mahsyar, wahai orang yang duduk di mahsyar, tundukkan pandangan kamu kerana puteri Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala, nak masuk dalam syurga. Maka diberikan pakaian hijau, maka dimasuk dalam syurga. Kita semua tak boleh tengok. Maka kita jaga isteri kita macam mana Sayyidah Fatimah menjaga dirinya. Maka nak tahu bagaimana seorang suami itu, maka ukuran dia tu isteri lah. Kalau isterinya pakaiannya aurat, Alhamdulillah lah suami tu. Ala sebaliknya, situlah kedudukan suaminya. Moga Allah Ta'ala jadikan isteri kita semua isteri yang salihah, amin. Yang tak ada isteri, moga Allah Ta'ala kurniakan isteri yang salihah, amin. Di antara kenikmatan, di antara nikmat adalah memiliki isteri yang membantu keimanan kita. Ada isteri yang bantu akhirat kita.
dah so dapat isteri macam tu, syukur betul-betul lah. Moga Allah Ta'ala tambah lagi isteri yang semacam tu juga. Amin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, aku tidak akan memberi kamu makanan dalam keadaan aku biarkan ahlu suffah kelaparan perut mereka. Maksudnya aku berikan pada ahlu suffah, barulah aku berikan pada kamu hai Fatimah. Ahlu suffah tahulah, kalau dekat bawah kitab tersebut, kaum muhajirin miskin tinggal di Masjid Nabawi, mereka tak nikah, mereka tak ada kerja, ibadah je kat situ. Kita pun dah sebut dah pada awal edisi, pada hadis yang terlebih awal mengenai pandangan Nabi SAW penuh kasih sayang kepada golongan ahlu suffah. Ini juga memberikan kita, mendahulukanlah golongan fakir miskin, baru seterusnya kepada keluarga kita. Kita banyak duit, maksudnya tak adalah kita berikan kepada fuqara wal masakin kemudian kita tak tinggalkan duit untuk kita dan keluarga, tak. Maksudnya kita dah banyak duit, sikit tu dahulu berikan pada mereka, baru kita. Sekiranya mempersoalkan saya, tempat saya siapa fuqara wal masakin, ada anak yatim tak, ada tahfiz tak, berikan pada mereka, itu pun dah cara yang terbaik dah. Hadis ke-27, Bismillahirrahmanirrahim. Bab keharusan berbicara sendirian. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, la Fadl la Ihsan. Saya sebutkan hari itu Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada kenderaan mahal, kemudian turun bagi tahu pada pembantunya, letak, jadikan kudaku yang mahal baru aku beli ini sebagai, aku wakafkan sebagai jihad fi sabilillah. Orang kata mahal ni, tak sesuai, dia sesuai untuk perjalanan, untuk dijadikan jihad ni, rasa sayang. Kata Abdullah bin Umar, tak, ketika aku duduk di atas kuda aku rasa kemah, aku mampu ada kuda macam ni, aku rasa aku hebat. Dia menjadikan hatiku ada takabur, dia menjadikan hatiku penghalang rasa Allah besar, aku lagi besar, aku rasa aku ada ujub, takabur, mazmumah, maka dia menyebabkan aku maksiat batin, maka aku jadikan dia sebagai kenderaan wakaf untuk jihad fi sabilillah. Maksudnya kalau ada kenderaan rasa bangga, main kenderaan tu kat saya pergi kuliah, jihad tu perjalanan saya tu. Kalau ada apatah lagi motor ke kan, motor yang mahal-mahal tu kan, boleh bagi kat saya pergi kuliah. Kalau ada, maksudnya dan Abdullah ibn Umar punya pandangan yang macam tu. Abdullah bin Umar yang saya sebut hari itu juga, ada orang hutang lebih kurang dalam RM100 macam tu atau lebih sikit, bayar, ada dia memberi hutang kemudian bayar, ada orang bayar. Kemudian kebesokan hari pergi pasar, hutang nak beli satu barang lebih kurang 50 sen, RM1. Balik, orang tanya, semalam baru orang bayar, ni harga murah, kenapa tak guna duit semalam? Dia kata, dah, duit semalam tu aku dah agihkan pada fakir miskin dah, kerana aku tak yakin besok akan Allah hidupkan aku. Dah Allah hidupkan aku, nak buat macam mana? Terpaksa aku hutang, kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda kepadaku, ya Ibnu Umar, wahai anaknya Umar, sesungguhnya ketika kamu duduk di pagi, jangan fikir soal petang. Boleh jadi petang kamu dah tak ada dah. Ketika kamu duduk petang, tak payah fikir mengenai besok, boleh jadi besok tu kamu dah tak ada dah. Kita bukan pagi fikir petang, kita fikir 20 tahun akan datang. Tengok kan, pada 20 minit boleh jadi nak mati dah. Moga Allah ampun kita, amin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ni Nabi cukup sayang. Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya pada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan, daripada kalangan lelaki sahabat, siapa yang paling tuan sayang? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau daripada kalangan wanita, putrinya, iaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku sayang. Nabi SAW mengatakan, banyak harta yang ku miliki sebenarnya banyak sumber daripada harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berapa kisah yang sebenarnya saya dia kisah. Nabi cukup sayang Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah Bidayah wa Nihayah,
Dikisahkan di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, kasih sayang baginda pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq satu ketika datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam muka monyok, muka berubah sedih. Maka Nabi tanya, Nabi mengatakan, wahai sahabat, tengoklah muka orang yang membela aku. Pada awalnya aku bawa Islam, semua penentang, ini yang membela aku. Abu Bakar kata, la ya Rasulullah, tidak. Ada selisih faham, gaduh sikit, berkelahi sikit saja antara aku dengan Umar. Aku minta maaf kepada dia, tapi dia tak mau maafkan saya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nah duduk sebelah aku. Datang Umar Al-Khattab, kata Umar, mohon maaf. Nabi, perawi mengatakan, aku melihat Nabi SAW tengah sandar. Nabi terus bangun gitu, marah Nabi. Wajah Nabi merah. Nabi kata, ya Umar, awal aku masuk Islam, nak bunuh aku termasuk engkau, menentang aku termasuk engkau, dan membela aku Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya Umar Al-Khattab minta maaf pada Abu Bakar, dan Abu Bakar kata, sejak daripada peristiwa tersebut tak ada mana-mana sahabat pernah menyakiti hatiku. Sayang, cukup sayang. Sampai satu ketika masuk di satu tempat, waktu gelap ketika tu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ambil kain baju dia, koyak sikit, setiap lubang ada tu tutup. Akhirnya tidur. Bangun cerah, Nabi SAW tanya, baju kau mana? Oh, setiap lubang yang ada tu aku dah letak dah baju ku, kain ku, tak takut nanti ular keluar kalau jengking menyengat engkau, kesian dekat engkau. Kasih sayang Abu Bakar As-Siddiq pada Nabi SAW. Tak pelik lah kata kalau Nabi SAW tu paling sayang sahabat ini, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan menaiki mimbar. Ketika ni Nabi SAW dah wafat. Ada sahabat lain kata, tak, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu tak boleh terima kenyataan kata Nabi SAW dah tak ada dah. Sampai pada riwayat lain disebutkan Umar radhiyallahu anhu kata, akan ku, siapa nak jadikan dia bini dia sebagai janda, maka bagi tahulah kata bahawasanya Nabi SAW tu dah tak ada. Begitu marah itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa kata orang tu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mentenangkan keadaan Umar Al-Khattab yang tak boleh terima kalau Nabi SAW tu dah wafat dah. Tapi Allah memberi hikmah pada Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abu Bakar cakap, semua reda. Sampai Umar sifatnya kerah tu, bila Abu Bakar As-Siddiq cakap, oh terpaksa saya tunduk. Memang Allah tu kurniakan satu perkara yang agak luar biasa pada Abu Bakar As-Siddiq. Kata ulama disebabkan dia banyak korban, sampai dia boleh habiskan seluruh harta pada Nabi SAW. Saya sebut banyak kali kan, kat cerita saya sebut banyak kali, iaitu Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh harta. Ada hadis pun kita baca kan, sehingga yang banyak pemberi akhirnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Habiskan yang tinggal di rumah Allah dan Rasul untuk infak, memberikan semuanya. Benda ni dengar telinga siapa? Dengar ayah pada Abu Bakar. Rabun orangnya, buta tak nampak, ketuk pintu rumah, siapa buka? Abu Bakar punya anak, apa namanya? Asma. Abu Bakar nikah dua, isteri pertama lahirkan Asma, isteri kedua lahirkan Aisyah. Maka bapaknya tertanya, Asma, aku dengar ayah engkau telah habiskan seluruh harta pada Nabi SAW. Marah, tak suka. Kata Asma, mana ada, tak. Tunggu, nak membela ayahnya. Maka Abu Bakar Siddiq tu ada simpan wang tu dekat bekas tu. Maka apa Asma buat? Letak kain, ada tak kerikil batu-batu kecil, ikat. Kerana atuknya tu buta, tak nampak, tu letak tangan tengok dalam ni. Oh, ada dinar wa dirham, ada duit. Ingatkan tak tinggal apa, ada tinggal sikit. Padahal tak ada apa tu ditinggal, kan nak membela ayah. Sekarang kan mungkin ayah saya tak bagi duit lah, tengok dia tinggal kami. Tak, kerana memikirkan soal Islam. Akhirnya Abu Jahal atau Abu Lahab, lebih kurang lah antara Abu Jahal Abu Lahab, tanya, kemana ayah engkau dengan Nabi SAW? Asma tahu, tapi kerana nak selamatkan perjalanan mereka, la adri, saya tak tahu. Akhirnya disepak. Akhirnya kata Asma, aku pakai apa namanya, anting. Ketika aku pakai ni, subang ni kena jatuh kerana tamparan yang ditampau oleh Abu Jahal atau Abu Lahab yang kuat. Kerana aku tu nak membela ayahku dengan Nabi SAW. Mereka susah untuk kita nak kenalkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, mempermudahkan
Hari ni kehidupan kita Islam biasa je kita buat kan. Nah, beliau iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan syukur pada Allah dan memuji Allah dan berkata, ketika Umar Al-Khattab tu tak boleh terima, sampai nak bunuh Umar Al-Khattab, tak boleh nak terima, kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, yang Allah kurniakan kata-katanya yang penuh hikmah, menyejukkan hati orang, memudahkan orang tu redha, orang tu terima dah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat dah. Beliau radhiyallahu ta'ala mengucapkan syukur pada Allah dan memuji Allah seraya berkata, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan kamu yang kamu sembah, sesungguhnya Tuhan kamu telah mati. Maksudnya kalau betul lah Nabi SAW tu Tuhan dah mati, apakah Tuhan tu boleh mati? Soalan kan gitu. Sesungguhnya Tuhan kamu berada di kedudukan yang tinggi, sesungguhnya Tuhan kamu hidup tidak mati, iaitu Allah Ta'ala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat Quran, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa rasul yang sebelum ini yang telah mati dan terbunuh. Apa pengajaran pada hadis ini? Kita memberikan kata nasihat, bahwasanya kata nasihat itu juga kita lontarkan pada kita seperti bola kan, kita kita baling, lontarkan balik kepada kita. Maka pandai kita memberi nasihat, maka terlebih awal amalkan dulu nasihat itu terlebih awal. Maka golongan salaf pada ulama dahulu takut kalau nak berbicara ilmu tu, takut disebabkan takut tak beramal dengan ilmunya. Sambung pada hadis yang ke-28, bab masyayikh. Masyayikh digelar-gelaran bagi ulama rabbani, masyayikh ulama ataupun ulama rabbani, ulama rohani, maka disebut sebagai masyayikh ataupun gelaran untuk ilmu agamawan. Bab masyayikh sendiri berkhidmat terhadap utusan diutus kepada mereka dan terhadap orang yang berkelana. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala berkata, telah datang utusan Raja Najasyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ja'far bin Abi Talib, di antara yang berdakwah kepada Raja Najasyi. Di antara ucapan Raja Najasyi, cerita dia panjang sikit. Nabi SAW utuskan sahabat menemui Raja Najasyi. Di antara sahabat adalah mengenai sahabat Ja'far bin Abi Talib, menjadi ketua pada rombongan tersebut utusan. Utusan ini Nabi utus supaya dakwah kepada Raja Najasyi. Orang kafir diorang sudah tahu lah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hantar utusan pergi jumpa Raja Najasyi. Mereka duduk beberapa lama nak minta perlindungan pada Raja Najasyi, masih sama nak dakwah. Apa orang kafir sudah buat? Mereka utuskan dua orang sahabat, di antaranya Amr bin Al-As. Tapi ketika dia kafir lah, maka dia cakap, ketika tu aku kafir, ketika tu akhirnya dia Islam, alhamdulillah, anaknya pun Islam. Aku dua orang ni pergi, aku pergi, aku tengok sahabat-sahabat ni dah ada dah. Kemudian aku pergi, aku bagi tahu, wahai tuan raja, sebenarnya mereka ni tak bagus orang. Sebenarnya mereka telah tinggalkan agama nenek moyang mereka, kemudian mereka datang pada engkau. Sebenarnya mereka tak baik. Akhirnya Raja Najasyi kata, baiklah, aku nak tahu mereka ni benar tak benar, wahai ahlul kitab, datang. Kemudian disoal jawab mengenai Nabi Isa alaihi salam, tanya perihal agama, maka Ja'far bin Abi Talib jawab satu persatu. Raja Najasyi kata, dia berani, betul ni orang ni, sekiranya aku tak duduk di istana aku bukan raja, nescaya aku pergi menemui nabi mereka, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencium sandalnya. Satu ulama kata, apa masalah sandal Nabi? Raja Najasyi pun bagi tahu nak cium sandal Nabi SAW, dan Nabi pun tak kata ini kufur, ini syirik. Nabi tak cakap pun. Nah, ini Raja Najasyi, dan Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Itulah serba sedikit mengenai Raja Najasyi. Kerana Raja Najasyi ini memberikan perlindungan, perlindungan, makanan, persiapan semua, tempat tidur dan sebagainya kepada para sahabat Nabi SAW. Sebab tu daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, telah datang utusan Raja Najasyi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW sendiri yang berkhidmat atau melayan kepada mereka. Maka telah berkata para sahabat Nabi SAW,
berkata kepada Nabi SAW, cukup kami saja yang melakukan urusan tersebut, biar kami yang berkhidmat kepada utusan Raja Najasyi. Sabda Nabi SAW, mereka telah memuliakan sahabatku. Faham ceritanya? Sahabatku ketika Nabi SAW utus tu, mereka telah memuliakan sahabatku dan aku suka untuk membalas kebaikan mereka. Maksudnya Nabi pun rendah berkhidmat, kita siapa belagak tak nak berkhidmat. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ataupun Ibrahim bin Adham rahimahullah, insyaAllah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pergi hutan ambil kayu-kayu kecil, pergi jual, dapat duit, kemudian masak untuk anak muridnya. Maka orang jumpa, kamu Imam Ibrahim bin Adham, ulama, kenapa kamu kumpul kayu-kayu kecil kamu kerja? Iyalah, aku kumpul kayu kecil, aku kerja, hasil duit tu aku nak berikan makan pada anak muridku. Maksudnya sanggup kerja nak beri makan pada anak murid. Saya pun kena kerja keras lagi nak bagi makan untuk, Masya Allah, orang-orang datang pada taman syurga ni. Tapi insya-Allah rezeki tu cukup, insya-Allah. Nah, sambung hadis yang ke-29. Ni khatam ni ya, insya-Allah. Khatam. Lagi 10 hadis lagi ya, 29. Bab menggunakan baju bertampal dan memakainya. Nah, maksudnya di antara ciri-ciri dah betul. Di antara betul dah. Oh belum barusan bicara saya. Dah. Belum lagi ya? Dah tadi disebut tu mengenai dah kan? Dah. Dah kan? Nah, betul lah, dah. Okey, hadis yang ke-29, bab menggunakan baju bertampal dan memakainya. Ini susah kalau orang nak pandangan orang nak bertampal ni susah. Nanti hadis ni Nabi ni, Masya Allah, Nabi SAW melihat keadaan isteri tercinta tu berpakaian macam mana. Tapi kalau satu orang mengharapkan pandangan orang, dia nak bertampal susah nanti. Baru ni Allah Ta'ala uji isteri saya tengah serika, pup, habis dia lubang baju. Cakap mengenai hadis bertampal kan, boleh tak bertampal sekarang? Masya Allah, kan nak beli baju baru kan? Tapi kalau orang tu faham hakikat dunia, dia tampal tak apa, boleh pakai baju tu pergi event boleh. Saya tak apa, Alhamdulillah, kita insyaAllah tak ada event, tak ada kot. Siapa nak panggil kita kan? InsyaAllah, Alhamdulillah lah. Daripada Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, adalah aku berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menampal baju miliknya dengan kain berwarna dari tampalan yang sebahagiannya berwarna putih. Ada pakaian yang lubang, ambil pakaian lain tampal. Sebahagian lainnya pula berwarna hitam, ada putih, ada hitam, dan sebahagian lainnya pula berwarna yang lain dari keduanya, selain daripada hitam, putih. Maka Nabi SAW telah masuk ke dalam rumah. Ini kalau balik isteri kita buat macam ni, Masya Allah. Contoh isteri tengah serika, puk berlubang baju. Kita pergi kuliah macam ni, balik kita tengok dia tampal baju. Masya Allah, hati tu macam mana? Maka perawi mengatakan, aku melihat Sayyidina Aisyah tu buat macam tu, ambil pakaian lain, tampal. Kan tak minta baju baru kat Nabi SAW. Di antara nafkah seorang suami wajib beri adalah baju, hatta walaupun sehinggakan isteri tu kerja sekalipun, kewajipan tu adalah hak mutlak kita. Tapi Sayyidah Aisyah tu isteri Nabi SAW, moga isteri kita pun perangai macam ni juga. Amin. Ini kalau isteri perangai sebaliknya, kepala otak kita tu pening tu, Masya Allah. Kita punya aliran bahawasanya duit tu untuk diinfak, untuk banyak bersedekah. Dia sebaliknya, dia minta baju pula mahal. Ni bukan RM60. Dia nampak pula kawan tu baju mahal, oh ini peluang untuk 300. Besok dia beli 300, dia nampak kawan dia 600, dia saja
Setrika kuat-kuat lubang. Sudah. Maka Nabi SAW telah masuk ke dalam rumah dan bersabda, "Apa ini ya Aisyah?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Baju yang aku tampal." Nabi SAW bersabda, "Bagus. Jangan dipersiakan baju sehingga baju itu ditampal." Maksudnya baju yang lama koyak tu, selagi boleh dimanfaatkan dengan bertampal, tampal pilah baju tu. Sesungguhnya tiada pakaian baru bagi pakaian yang belum lusuh lagi. Baju dah teruk betul-betul sampai orang tengok kita, orang kata pengotak, tengok kita tu sampai dah teruk sangat, baju tukar lah. Selagi pakaian lama tu boleh dipakai, pakai bila. Semoga Allah beri kekuatan pada kita dan ahli keluarga kita untuk amal. Amin. Hadis ke-30. Bab membawa cerek ketika bermusafir. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhaha, berkata Nabi SAW telah keluar ke kawasan lapang untuk qada hajat, buang air. Maka aku mengambil cerek dan mengikut jejak Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini. Dia ada sambungan lagi, tapi sampai situ saya disebut bahawasanya setiap musafir tu kita bawa cerek. Kalau arti kata lain, jangan mengharap barang-barang orang lain lah, biar komplit tu ada barang daripada kita. Sambung hadis yang ke-31. Bab sunnah makan berjemaah dan makruh makan berseorangan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan akhlak ini kepada kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Harb bin Wahsy radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya seorang lelaki telah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kami makan, kami tidak rasa kenyang." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mungkin kamu makan bersendirian, hendaklah kamu makan berjemaah dan sebutlah nama Allah Azza wa Jal." Ataupun kata ulama, Bismillahirrahmanirrahim, dia akan memberkati makananmu, ataupun Allah akan memberkati makananmu. Kita makan seorang, sebab apa makan seorang? Biar kenyang. Makan seorang tak kenyang-kenyang, padahal makan berjemaah tu kenyang. Siapa pernah pergi tabligh tu, kalau keluar tu makan ramai-ramai kenyang tu, padahal kita tu duk fikir, Allah macam mana ni 5 orang duduk setalam. Duduk tengoklah, cukup ada balance lagi ni, dia sisa lagi ni ada tu. Dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan bermakan bersendirian tu kita elaklah. Kalau duduk seorang, ada suami isteri, alhamdulillah. Kalau duduk seorang, isteri tak ada kat rumah, maka makan dengan jiran, ketuk pintu. Jiran, ada tak jiran? Ada. Jom join, main rumah aku makan sekali, macam tu. Bagus. Ataupun rasa segan, call saya, "Ustaz, jom makan Ustaz rumah saya." InsyaAllah datang saya. Buat nasi Arab ke kan. Tapi kalau nasi dengan ikan masin, datang juga saya insyaAllah. Lagi awal saya datang insyaAllah. Yang ke-32, bab keharusan berbicara tentang batin ilmu dan hakikatnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sebahagian dari ilmu seperti keadaan yang tertutup. Ada ilmu tu tak terbuka luas, tidak mengetahuinya yang tertutup itu melainkan ulama pilihan Allah. Apabila mereka menyebutnya tentang ilmu tersebut, tidak ada yang mengingkarinya melainkan golongan yang cuai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perihal seorang tu mencari guru, maka carilah guru yang disebutkan mengenai ilmu batin, ilmu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala kurniakan guru pada kita, guru yang sedemikian. Amin. Amin. Hadis yang ke-33, bab meninggalkan rasa terbeban dengan tetamu dan menghidangkan apa yang ada saja. Abul Bakhtari telah berkata, kami berjumpa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madain. Maka dia memberikan kami roti dan ikan lalu berkata, makanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegak kami dari membebankan diri kami untuk berikan tetamu macam-macam. Maksudnya kalau kita sekarang kan, tetamu datang, masak macam-macam. Ini tetamu datang, ini nak khatam, saya malam tak boleh tidur, nak masak ayam ke, nak buat biryani ke. Pes biryani tu yang serbuk dia tu dah beli lah. Nak buat biryani ke, nasi lemak ayam berempah ke. Tapi saya fikir balik yang datang semua zuhud-zuhud, tak jadi lah. Yang datang semua wali-wali kan, jadi tak makan banyak. Saya fikir muka-muka seorang, saya tengok, scan dulu.
Abang Awi, oi makam tinggi sangat. Oh tak. Saya tu scan dulu. Mau tengok muka Abang Khairul. Oh, saya kata ni tak boleh ni orang lagi zuhud semua ni. Tengok sorang-sorang Ashraf, tengok. Tak boleh. Ni kena biasa je. Kalaulah tidak kerana demikian itu, pasti aku akan membebankan diri aku menyediakan untuk tamu. Berarti kita nak pandangan tetamu tu terbaik untuk kita. Kita berikan makanan yang susah-susah, tak baik lah. Berikan makanan apa ada je. Nanti dia mengata, dia kutuk, itu belakang cerita. Kerana saya berpegang dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata jangan bebankan diri untuk memberikan tetamu makanan, tak payah susah-susah, tak payah. Sampai nak kena hutang, sampai ni tak payah. Tapi kalau kawan kita tu orang yang zuhud, Alhamdulillah, nak amalkan hadis ni lagi tenang. Tapi kalau kawan pun jenis kaki cekek, pening dia buat kita tu. Hadis yang ke-34, bab meninggalkan kesenangan. Ini banyak sikit ni. Dah berapa minit dah? 35. Dah 35 dah? Lagi 5 lagi. Nak 5-6 insyaAllah. Ini sikit ada pembahasan. Saya tulis tak banyak, sikit-sikit. Hadis ke-34, bab meninggalkan kesenangan. Moga Allah memberi kekuatan untuk kita, untuk kesenangan, kemewah-mewahan kita tinggal. Moga Allah beri kekuatan. Amin. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskannya, iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ke Yaman. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, hendaklah engkau berhati-hati dengan bermewah-mewah. Kita duduk di Pahang, kita nak PKL. Kemudian nasihat ni untuk kita, jangan hidup bermewah-mewah, kan? Contoh macam tu. Hendaklah engkau berhati-hati dengan bermewah-mewah, yakni tenggelam dalam kelezatan duniawi. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah dari kalangan mereka yang bermewah-mewah. Maksudnya hamba Allah Ta'ala yang sejati itu, dia tak akan hidup bermewah-mewah. Banyak, saya ambil sikit saja. Lebih kurang 200 muka surat. Penat nak baca. Bab menyanyi, Imam Ghazali tengok tu lebih kurang 100 muka surat bab menyanyi. Saya ambil sikit sangat saja, saya tak bahas banyak. Ini saya bahas banyak ni. Okey, pertama, kesenangan dunia terbahagi pada dua. Pertama ilmu, yang kedua amal. Kesenangan dunia terbahagi pada dua, iaitu pertama adalah mengenai kesenangan ilmu dan juga amal. Maksudnya masih pertama lagi, maksudnya kesenangan ilmu terbagi pada dua. Pertama adalah ilmu dan amal. Dia ada dua, satu lagi saya tak sebut lagi. Satu ni terbahagi pada dua. Kesenangan di dunia terbahagi kepada dua. Pertama adalah ilmu dan amal. Itu kesenangan dunia tu, Allah. Maksudnya kelezatan dunia tu memukaukan kita tu ilmu dan amal. Dah kita rasa tak kelezatan dunia tu ilmu dan amal? Dah belum? Dah. Alhamdulillah. Moga Allah istiqamahkan kita. Amin. Itu nikmat betul tu kat dunia. Maka Nabi SAW mengatakan ada orang tu tamak kepada ilmu dan tamak kepada harta. Ini tamak yang tak puas. Betul tak? Orang yang ilmu tu dia tak puas. Maksud saya ilmu betul tu, maksud saya ilmu akhirat nak bimbing, dia takkan puas. Tamak betul dia, gelojoh betul dia. Dengan ilmu tu gelojoh. Ada orang gelojoh dengan harta, tamak harta. Maka tamak mana yang bagus? Tamak ilmu. Maka kesenangan dunia tu terbahagi kepada dua. Yang pertama ilmu dan amal. Imam Ghazali sebut, orang tu kadang ada dengan ilmu tu menjadi dia kelezatan di dunia. Di dunia benda yang dia lazat tu adalah ilmu. Sampai dia tak sempat nikah. Dia ada niat nak nikah, tapi kerana ilmu tu terlampau sedap sangat, sampai dia tangguh dululah niat nikah tu macam tu. Ba'asyrak orang jumpa, 30 lebih tak kahwin lagi, bagi dalil ni kata. Saya telah merasakan dunia lazat ni ilmu, maka saya ada niat, saya tangguh dulu. Saya bukan Imam Nawawi kata dia. Saya sedar bukan saya Imam Nawawi, jauh langit dan bumi. Tapi ilmu ni menjadi lezat sehingga saya tunggu dululah, nantilah, niat ada gitu. Para imam kan, ada Imam Nawawi ada niat, akhirnya 40 lebih meninggal, tak sempat nak nikah sebab merasakan ilmu tu satu nikmat. Bagi kita mungkin duit banyak tu satu nikmat, mungkin kita besar satu nikmat. Ada orang tu Allah pilih tu ilmu menjadikan dia tu nikmat bagi dia. Kedua adalah amal. Ada orang tu kalau
Solat tu nikmat dalam hidup dia tu. Qurratu 'ainun fi salah, kata Nabi, penyejuk mataku adalah ketika ku solat. Maka Nabi suka solat. Maka memang ada orang tu hidup dia tu jadi tenang untuk ketika solat, amal, ngaji, zikir. Maka dia tak zikir tu, hati tu jadi macam, ya Allah, senaknya hatiku, ya Allah, kenapalah amalan aku tak buat. Dia macam tu. Ni tak mai kuliah ni, hati malam tak boleh tidur ni. Ya Allah, pasal aku tak mai. Ya Allah, sebab apalah aku tak mai, ya Allah, rugi. Dia tak boleh nak tidur, rasa dunia sempit bagi dia. Kerana itu dunia matlamat dia. Kan sepatutnya macam tu ilmu, kemudian beramal. Tapi kena ingat, ilmu dipelajari untuk amal, bukan untuk kemasyhuran, untuk ditengok oleh orang. Tapi kena ingat, amal tu mestilah biar amal dalam keadaan ikhlas hanya kerana Allah. Kedua, ada orang tu nikmat dalam hidup tu maksiat. Dia minum arak. Kalau tak minum arak tu satu hari demam dia. Ada orang macam tu. Bila satu hari tak minum, dia hari-hari minum, bila satu hari tak minum, hati tak tenang. Ya Allah, kena maksiat. Kalau tak maksiat tu, hati tu tak tenang. Ada juga orang dalam keadaan yang kedua ni adalah kemewahan bagi dia ketenangan. Selagi dia tak mewah, selagi orang tak kenal dia siapa, selagi tu hidup dia tak tenang. Ada orang macam tu. Moga Allah pelihara kita. Amin. Yang pertama adalah ilmu dan amal, kesenangan. Ada yang kedua adalah mengenai kesenangan dengan perbuatan maksiat, bermewah-mewah, kekayaan yang melimpah, ada emas, ada perak, ada kenderaan yang hebat, perniagaan yang laris, memiliki ramai pengikut, masyhur, rumah yang bertingkat-tingkat, pakaian yang mahal, makanan yang lezat-lezat. Itulah tenang dia macam tu. Kalau ada makanan mahal tu, tenang hidup dia. Kalau kita kan makanan mahal, ya Allah, makanan mahal ni dihisap di akhirat, kan jadi tak tenang. Tapi ada orang tu tenang, itu life dia tenang tu, itu rumah besar, kenderaan mewah, orang salam cium tangan, makanan, itu ketenangan bagi dia. Tapi ada orang tak, dengan amalan, dengan ilmu. Yang kedua, menjadi mudah dan merasa gembira dengan kedatangan kematian bagi seorang yang memiliki 3 amal ini. Maksud dalam hidup ni, orang tu ada Allah Ta'ala kurniakan dia rasa nikmat mati. Ada orang macam tu. Di dunia ini ditanya kat dia, apa perkara yang seronok bagi kamu di dunia? Mati. Orang tanya kat dia, dalam hidup ni apa benda yang menggembirakan kamu? Apa jawab dia? Mati. Tapi betul, memang mati itu satu kegembiraan. Kerana Nabi SAW bersabda, kematian bagi orang mukmin al-hadiyah, sebagai hadiah. Kalau hadiah nak datang, kita takut tak agak-agak? Tak takut. Kalau hadiah nak bawa kepada kita, agak takut? Tak takut. Hadiah nak datang kan seronok. Maka seronok begitu kita menemui ajal kematian, kita menyambut kedatangan kematian tu, ibarat macam tu. Nah, bagi siapa kedudukan hati macam tu? Nak sampai tahap hati macam tu macam mana? Ini pertama. Pertama, bersih hatinya dari kecintaan pada dunia. Orang kalau hati dia tak ada cinta dunia, maksudnya tak nak kemewahan, tak nak kemasyhuran, kalau hati dia dibersih daripada ni, insya-Allah hati dia tu merasakan gembira dengan kematian. Yang kedua, banyak berzikir pada Allah. Orang yang kalau banyak berzikir pada Allah SWT, maka menjadikan hati dia tu ada keinginan kepada yang dia ingat, iaitu Allah. Yang ketiga adalah hati yang dipenuhi cinta kepada Allah. Maksudnya hati yang dipenuhi cinta pada Allah, maka kematian itu adalah nikmat bagi diri dia sendiri. Nah, yang pertama, iaitu bersih hati daripada dunia, akan terhasil dengan mencegah perasaan dari keinginan pada dunia dan merenung soal kematian. Maksud kita ingat soal akhirat apa yang Allah bagi, bagaimana sekiranya saya mati ketika saya maksiat. Maka pemikiran-pemikiran yang macam ni menjadikan hati satu orang tak ada keinginan kepada keduniaan. Dia fikir macam mana kalau saya mati su'ul khatimah, kalau kubur saya sempit macam mana, rumah saya dah bangun luas dah, rumah saya tengah duk bangunkan, kubur saya belum. Maka memikir soal kematian, kehidupan setelah kematian, maka menjadikan pecahlah hati cinta terhadap dunia. Bagaimana nak menjadi kita orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ma'rifatullah, ilmu yang kita kenal pada Allah. Maka ilmu yang dipelajari, ilmu ma'rifah, kenal Allah, menyebabkan hati kita tu akan cinta pada Allah. Yang ketiga adalah mengenai hati dipenuhi
cinta kepada Allah. Macam mana nak timbulkan hati rasa cinta pada Allah? Merenung betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang seterusnya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu diberikan air dengan madu nak dicampurkan, maka Umar radhiyallahu ta'ala kata, saya tak nak kalau air putih dicampurkan dengan madu minum, saya tak nak. Maksudnya Umar radhiyallahu ta'ala, kalau zaman kita tu Umar radhiyallahu ta'ala tak nak minum air Starbucks lah, tak mau air Starbucks. Dulu saya tak faham pasal apa lah air Starbucks orang bubuh dan bujang dulu, sehingga RNR sebelah tu Petron sebelah tu ada Starbucks, belilah satu cup RM25. RM25 satu, dia tulis nama kita lah. Tak tahu pasal apa dia tulis nama saya pun, tak tahu apa motif. Beli, saya belanja kawan, ingat RM5, RM6. Ingat mungkin kopi mahal kot, mungkin RM10 ke. Belanja lah, belanja kawan. Sekali banyak RM50, saya RM25, dia RM25. Allah, itulah saya masuk tu. Saya masuk time umur saya 21 tahun ada kot. 21 tahun lah. Lebih kurang 20 ke 21 lah. Belah saya tak pernah masuk. Sebelum tu tak pernah masuk lah. Dan insya-Allah Allah pelihara kaki saya tu tak akan masuk lagi, insya-Allah. Dan moga kaki-kaki kita pun tak masuk ah, insya-Allah. Ada pernah masuk ah? Tak pernah? Oh dululah. Tak pernah? Oh pernah. Pernah? Tak pernah. Tak pernah. Allah. Allah sayang ada orang ni, masya-Allah. Nanti kalau mampu pun jangan lepas ni kau. Maka Umar radhiyallahu tak mau air dengan madu tu campur minum, Umar tak mau. Kemudian katakan Sayyidina Umar mengatakan, dah mewah ni, maksudnya air ada madu manis, nanti aku takut di akhirat Allah Ta'ala akan hisap aku. Umar, kau minum air yang dicampurkan madu, maka aku takut nanti di akhirat Allah akan persoalkan aku. Apakah salah kalau air itu dicampur dengan madu? Tak salah, boleh je. Tapi ini tahap pandangan Sayyidina Umar terhadap akhirat. Maka benda yang kecil saja, simple, tak salah pun jadi rasa bersalah. Itu kibai buat tak tahu ya. Sebab tu orang kalau nak belanja saya air, nak belanja air apa? Tak tahu saya nak belanja. Saya order apa kalau air tu? Tengok air. Tak tahu nak order air apa. Tapi kalau ikutkan orang belanja, kalau saya tahu orang belanja ais Milo, ais Starbucks boleh lah kan. Tapi itu lebih baik ditinggalkan. Maka Sayyidina Umar yang confirm syurga pun tinggalkan kemewahan, kesenangan dunia. Kita yang tak tahu kedudukan kita di akhirat, Allah campak ke neraka ke, Allah permudahkan ke dalam syurga, atau Allah rendam kejap ke dalam neraka, kita tak tahu. Maka kita lebih kena tinggalkan kesenangan dunia ini. Moga Allah beri kekuatan dan bimbing kita, amin. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, nasihat bagus ni. Imam Ghazali kata, janganlah kamu sedih melihat sahabat kamu ataupun orang lain dunianya sangat maju. Jangan rasa sedih. Ya Allah, kawan aku dah rumah sendiri, aku sewa lagi, ya Allah. Tak payah sedih. Dia akan dihisap di akhirat. Kenapa cemburu dengan satu orang yang lambat masuk dalam syurga? Kenapa nak cemburu dengan orang yang lama hisapnya? Tapi kadang tu otak kita tu tak matang. Kita fikir dunia je, padahal nanti susah nanti di akhirat tu. Maka jangan rasa sedih. Tengok orang, kawan aku ada rumah sendiri dah, wah ada isteri, ada anak, wah ada kereta, wah dia post kat Facebook, dia makan tempat nonton. Dia penghisapan di akhirat susah nanti. Apatah lagi duit banyak tu syubha pun ada, haram pun ada, campur baur harta tu. Maka Allah jadikan hidup kita sekarang ni menjadi kerana Allah tu sayang, tak nak buat soal kehidupan akhirat kita tu payah. Maka jangan ada iri hati, sedih, nak berlomba, tak payah. Kata ulama, Imam Hasan Al-Basri kata, kalau kamu melihat manusia berlomba-lomba soal duniawi, maka kamu berlomba soal akhirat. Maka bangunkan istana di syurga yang kukuh, yang ia kekal abadi. Di dunia kan tak. Orang nak bagi marasah kat saya, tanah orang bagi di Kuala Kangsang, tapi jalan mana tak tahu, saya abang orang bagi. Saya fikir ni takut tak sempat saya bangunkan. Mungkin berapa tahun, 2-3 tahun siap, 2-3 hari saya mati tengah duk membangunkan. Jadi saya fikir benda yang jangkau masa panjang tak payahlah. Dan malam saya tak boleh tidur, aku nak terima tak nak, aku nak terima tak nak, duit aku nak dapat mana, malam tak boleh tidur. Dah saya nak hantar dan insya-Allah 2-3 hari saya nak hantar. Dan saya hantar, alhamdulillah boleh tidur. Dan saya fikir tak payahlah. Bila saya fikir tak payah, malam senang tidur. Duit nak kena minta ke orang lagi, nak kena banyak kerja, tak payahlah.
Nanti bismillah sikit-sikit saya ambil pula duit tu. Oh, saya cara mana? Oh, saya fikir banyak tak payahlah, tak tenang lah. Saya pun tanya kawan saya bawa sebelah, haji, dia umur 60 tahun. Dia pun kata tak payahlah ustaz, ni ujian untuk ustaz. Oh, dia pula abang aku tu, memang haram aku tak mau ambil. Bismillah, confirm, tak payah solat istikharah pun, tak payah. Mungkin Imam Ghazali kata tak payah. Kadang tercabar, oi tengok ustaz tu bangunkan madrasah hebat. Tak payah. Tengok kawan tu ada kereta besar ke, tak payah. Nanti susah nanti penghisapan dia di akhirat. Sengaja Allah buat kita itu, Allah nak selamatkan akhirat kita. Jangan, moga Allah pelihara hati kita, amin. Oh, ni banyak ni, mengantuk kena ambil wuduk ni. Tapi saya cepatkan sikit insya-Allah. Yang kena balik lambat ni, masuk rumah saya nak kunci, tak boleh keluar. tak ada. Kejap insya-Allah. Yang keempat, barang siapa yang kuat makrifahnya, nescayalah kuatlah ketidakkeinginan dia kepada keduniaan bermewah-mewah. Barang siapa hati dia kenal kepada Allah, sejauh mana hati dia kenal pada Allah, sejauhlah hati tu selera kepada kemewahan dunia tak akan ada. Lagi banyak mana hati orang tu kenal pada Allah, lagi itulah hati dia akan tolak kepada kemewahan dunia. Masih ada lagi, masih kurang lagi makrifah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiullah Sulaiman alaihi salam memiliki kerajaan yang besar. Raja Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi Nabi Sulaiman AS memberi makanan pada manusia, makanan-makanan lazat, sedangkan dirinya sebagai raja memakan makanan yang sebagai orang miskin. Nabi Sulaiman raja, Nabi Sulaiman binatang berperintah, jin pun bawa pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Besar kerajaan dia Nabi Sulaiman AS. Bagi makanan dekat rakyat tu, pada semua orang, makanan yang mewah-mewah, maksudnya makan sedap, maksudnya lezat. Dirinya sendiri makan tepung gandum biasa ya. Pada mampu, maksudnya kata ulama, jangan memberi alasan, saya bermewah ni, tak, saya memberi infak. Jangan bagi alasan. Apakah kamu boleh buat macam ni? Apakah kamu bermewah untuk memberi pada orang lain, sedangkan kamu memakan makanan seperti mereka terlebih awal? Maksudnya mereka kan makan susah, kemudian kamu berikan makanan yang mewah pada mereka. Sanggup tak kamu hidup macam mereka yang awal, makan makanan yang susah? Kalau boleh, tak apa bermewah, maksudnya mengumpul harta yang banyak tak apa. Tapi kadang setan nanti dia bagi tahu lah, tak apa, kaya dulu tak ya. Kemudian kita makan yang macam-macam, kemudian kita biarkan orang lain pula. Seterusnya, hadis Nabi SAW dalam kitab Zuhud karangan Abdullah bin Mubarak. Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk umatku adalah mereka yang dilahirkan di dalam kenikmatan hidup. Mereka membesar dengan mewah, mereka lahir dalam keadaan mewah, mereka membesar dalam keadaan mewah. Tumpuan mereka hanya pada pelbagai makanan, pelbagai jenis pakaian, dan mereka suka banyak berbicara. Kata Nabi SAW, orang macam ni seburuk-buruk umatku. Kan ada orang hidup macam tu tau. Jangan kita tengok siapalah, tapi adalah kat dunia tu macam tu. Kau tak pernah jumpa? Masya Allah, ini mata yang Allah pelihara ni. Ada orang macam tu. Kata Nabi betul, ada orang lahir dalam keadaan bermewah, mak bapak dia, maksudnya dia lahir dah banglo. Kita insya-Allah tak, saya tak lah, insya-Allah tak. Ada orang macam tu. Kata Nabi betul, memang dia lahir tu dah mewah, dibesarkan dengan kemewahan. So kadang orang tu dia mewarisi bapak dia punya bisnes, dia kaya. Dia sebenarnya tak kerja pun, pak dia punya bisnes, sambung. Ini maksudnya. Siapa tu ustaz? Nak kenal orang tu, tak payah tahulah dunia macam tu. Lebih korek tanya siapa pula nama orang tu, tak payah tahu. Saya pun tak tahu ada tak ada, tapi yakin insya-Allah ada zaman ni. Maka itu adalah seburuk-buruk umatku. Tumpuan mereka, kata Nabi pada hadis tadi, tumpuan mereka hanya untuk pakaian, pada makanan. Ada orang hidup macam tu. Maka jangan terliut orang hidup macam tu. Jangan komen pula, tengok dia tunjuk kat YouTube komen, bestnya dapat suami macam ni, sweetnya family. Tak sweet apa orang macam tu. Sweet macam tadilah hadis Nabi SAW. Itu lagi sweet. Nabi datang tengok Aisyah tampalkan pakaian, itu lagi sweet. Nabi kata bagusnya kamu Aisyah, itu baru sweet. Jangan ada selera macam tu, tak payah. Ya Allah bagi ilmu kat kita, kalau masih ada selera, hati kita mati lah maksudnya macam tu. Maka Nabi kata ada orang yang macam tu. Moga Allah pelihara kita, amin. Moga jangan ajak anak kita, keturunan kita, moga Allah pelihara semua. Sambung.
Umar radhiyallahu ta'ala berkata, janganlah kamu masuk kepada para pemilik dunia. Maksudnya janganlah kamu masuk menemui orang-orang kaya, orang bermewah-mewah. Jangan jumpa mereka, kerana sesungguhnya kemewahan itu membuat tidak puas terhadap rezeki yang dimiliki. Faham? Umar radhiyallahu ta'ala kata, jangan pergi jumpa orang kaya, lepak-lepak tak payah. Apa natijahnya kalau pergi pada mereka? Kamu tak akan puas apa yang rezeki yang ada pada kamu. Sebab apa? Daya tarikan mereka kan kuat. Oh, tengok mereka ada kereta, aku kereta kecil dah. Kan tak macam tu hati kita, kan kuat iman kita, kan biasa kan. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, jangan kamu menziarahi, duduk dengan orang-orang yang pemilik dunia kemewahan, kerana apabila kamu duduk bersama dengan mereka, kamu tak akan syukur dengan rezeki yang ada pada kamu. Tak. Tengok orang lain, oh saya pergi jumpa kawan tu, rumah dia besar. Nanti kan kerana melihat itu menjadikan kita tu tak kurang syukur, nanti tak akan jadi syukur. Oh tengok dia tu inilah, saya ni macam ni je. Oh tengok tu dia ada pakaian mahal, saya pakaian murah. Maka tak menjadikan kita tu orang yang syukur. Ini kesan buruk apabila menziarahi, duduk bersama dengan orang-orang kaya. Nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan Abang Awi kita, Abang Khairul kita kan. InsyaAllah hati tu terjaga nanti. Moga kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Amin. Muhammad bin Wasil kata, hati kami kalau kerah, kami pergi jumpa Ahmad Hasan Basri. Bila kami keluar daripada rumah Imam Hasan Basri, kami rasa dunia tu tak ada nilai. Kalau orang rasa dunia tu wah, menyebabkan hati dia rasa aku tak dapat keduniaan, kekayaan, tarik dia datang rumah saya tu, InsyaAllah keluar tu rasa dunia tak ada nilai. Abang Abi selalu suka cakap. Allah, sebahagian sahabat berkata radhiyallahu ta'ala anhum, aku bergaul dengan orang-orang kaya. Lebih kurang samalah perkataan saya sebut tadi. Aku bergaul dengan orang-orang kaya, lalu aku melihat satu pakaian lebih bagus daripada pakaianku yang orang kaya tu pakai, dan kenderaannya lebih besar daripada kenderaanku, dan aku melihat pada kenderaanku dalam keadaan kecil. Maksudnya aku tu tak pernah komplain apa yang ada dalam hidupku, tapi kerana aku bergaul dengan mereka menyebabkan aku mempertikaikan agihan rezeki yang Allah agihkan padaku. Ya Allah, kereta ni tak keren lah, kereta ni tak besar. Tengok kawan ni umur dengan aku muda lagi, tapi dia boleh ada kekayaan, aku tak ada, cemburu. Bukan itu ukuran keimanan seorang hamba tu, bukan diukur dengan macam tu. Taus radhiyallahu ta'ala berkata, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala masuk ke rumah, ke tempat isterinya. Abdullah bin Zubair siapa? Cucu Abu Bakar As-Siddiq, kerana Zubair bin Ali Awam adalah menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq, dinikahkan dengan Asma yang saya sebut tadi tu. Taus kata, ini sahabat Taus Al-Yamani, Taus bin Kaisan Al-Yamani rahimahullah berkata, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, ni sahabat Nabi SAW. Hajjaj bin Yusuf As-Saqaf bunuh kan. Inilah Abdullah bin Az-Zubair ni. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu masuk ke tempat isterinya, lalu melihat ada 3 alas hamparan tidur di rumahnya, 3 alas tidur. Lalu ia berkata, ini satu alas tidur untuk aku, satu alas tidur ini untuk isteriku, satu alas tidur untuk setan, keluarkan. Bantal kat rumah ada berapa? Selimut kat rumah ada berapa? Kan macam tu soal dia. So, dia alas ni cukup untuk saya, alas ni cukup untuk isteri buat tidur, satu ni setan, dah keluarkan. Abdullah bin Zubair yang awak sebut ni sama lebih kurang seperti sabda Nabi SAW pada Jabir. Nabi sebut pada Jabir macam tu juga. Tapi Imam Nawawi mengatakan kenapa Nabi sebut setan, disebabkan kerana badhir, setan jadinya. Satu lagi kenapa? Kerana apabila orang tu ada berlebihan, maka setan tu akan buat dilupa kepada Allah kerana berlebihan yang ada kepada dia. So apa yang ada tu cukup-cukup lah. Pakaian macam tu juga, saya ada 2-3 pakaian, isteri ada 2 pakaian tu cukup. Lebih-lebih tu setan saja tu semua. Sambung. Oh ini banyak juga ni. Kita baca cepat sikit, tak syarah banyak. Nabi SAW datang ke rumah Ali radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW melihat ada sebuah tirai di atas pintu rumah Sayyidina Ali. Maka Nabi SAW balik. Nabi masuk rumah Sayyidah Fatimah atau Sayyidina Ali, ada tirai di atas pintu, ada tirai. Nabi pergi, tak nak masuk Nabi seterusnya dalam. Dan Sayyidina Ali tanya, ya Rasulullah SAW, kenapa tuan masuk, kemudian tuan dah ni dah tak masuk? Kemudian Nabi SAW mengatakan, mengapa kamu tak menjualnya lalu menyedekahkan? Maksudnya kamu jual kain tu bazir banyak, kamu jual harta yang kamu dapat, bukan beli lagi mahal, tak.
Maksudnya kain tu kamu jual, dapat duit itu kamu sedekahkan. So sekarang kita tanya saya, ustaz saya ada berlebihan baju, apa saya nak buat? Jual lah baju. Tapi baju saya tak ada siapa nak beli lah ustaz, dah simpan, tak ada masalah. Ataupun bagi orang yang tak ada baju, kemudian bagi, contoh anak yatim, tak apa, bagi pada mereka, itu pun dah baik, kerana dia bukan seperti makanan. Boleh juga berikan pakaian pada mereka. Carilah anak-anak yatim yang mana perlu, berikan rohingya kan, anak-anak rohingya kecil-kecil, bagi itu pun dah cara baik lah. Nabi SAW bersabda, Jibril alaihissalam, ini sedap juga ni, menarik juga. Nabi SAW bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku sambil membawa khazanah-khazanah dunia, perbandaran-perbandaran dunia, atau kekayaan-kekayaan dunia. Sungguh demi zat jiwaku berada di kekuasaan Allah, aku tak menghulurkan tanganku untuk mengambilnya. Maksudnya Jibril alaihissalam menjumpa aku, membawakan harta, mengatakan, ya Muhammad, ambillah. Maksudnya sekiranya Nabi itu ambil kalau, maka Nabi tak akan rosak hubungan hati dengan Allah, sombong tu tak. Maka Abdullah bin Ubaid mengatakan, Nabi SAW tak ambil menunjukkan apa? Tak ada kebaikan kat sana. Kalau betul harta yang banyak tu ada kebaikan, confirm Nabi akan ambil uluran daripada Jibril alaihissalam, Nabi akan ulak, Nabi akan ambil. Maka Abdullah bin Ubaid mengatakan, Nabi SAW tak ambil disebabkan Nabi tahu tak ada kebaikan di dalamnya. Tapi hidup kita merasakan banyak duit, itulah kebaikan dalam hidup saya. Sambung. Umar radhiyallahu anhu, ketika Kisra, harta Kisra dibawa balik, perang, harta Kisra dibawa balik, maka Umar radhiyallahu anhu tengok, oh ini duit banyak ni. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ini hasil daripada Kisra kita telah bawa. Baik, tidur malam, bangun nangis Sayyidina Umar. Abdurrahman bin Auf tanya, Umar Amirul Mukminin, kenapa kamu nangis? Ni duit banyak. Hari ni hari seronok, duit kita dibahagi-bahagi duit kita. Apa kamu ni tak seronok? Ni hari kegembiraan, hari kesyukuran bagi kita, malah kamu dalam keadaan sedih. Kata Sayyidina Umar, tidaklah Allah memberikan harta yang banyak kepada satu kaum, melainkan kaum tu akan benci-bencian dan menyebabkan akan bermusuh. Tidaklah Allah memberikan harta yang banyak pada satu kaum, melainkan kaum tu confirm akan benci-membenci, confirm kaum tu akan bermusuh-musuhan. Kadang-kadang keluarga kan, adik-beradik banyak-banyak duit, jadi gaduh habis. Maka taklah Allah memberi harta yang banyak, akan berlaku benci-benci, kita benci dengan orang lain. Kadang kawan boleh jadi lawan disebabkan soal harta yang banyak punya pasal. Moga Allah jaga ukhuwah, persaudaraan tali sahabat kita semua. Amin. Amin. Seterusnya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Asim bin Umar, anak Sayyidina Umar. Asim bin Umar ni makan daging. Umar kata, Asim, anakku Asim, kenapa makan daging? Saya suka bapa, saya makanlah. Kalau setengah riwayat sebut, saya suka sangat bapa, maka saya makanlah daging ni. Maka Sayyidina Umar tanya, ya Asim, wahai puteraku, apakah semua benda yang kau suka engkau bantai, engkau makan? Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang disukai kemudian menikmatinya, maka itu dikatakan sebagai berlebih-lebihan. Faham tak? Sesuatu yang kita sukai, kita menikmati, kita makan, maka itu telah dikategorikan sebagai berlebih-lebihan. Maksudnya dalam hidup tu jangan apa yang nak kita makan, jangan. Apa yang nak tu lawan. Contoh hari ni nak makan McD lah, tak payah. Apa lawannya? Kerana makan McD yang kita suka, kita mampu, tapi yang kita suka tu kita lawan. Anaknya tu akhirnya tak makan dah. Akhirnya tu Asim ni, dan bapak dia tegur. Kerana orang yang mampu makan sesuatu dan dia berhasrat, saya nak makan KFC. Jangan, kerana KFC yang kita makan tu disebut sebagai berlebih-lebihan. Kan keinginan kan orang tu macam-macam keinginan. Maksudnya macam-macam tu yang wah-wah, yang mahal-mahal. Tapi ustaz, keinginan saya suka nak makan nasi dengan budu saja. Ini alhamdulillah nafsu yang baik ni. Dia dah sampai dah nafsu yang bagus. Mutmainnah, ini bagus nafsunya. Maksud saya ni teringin nak makan nasi sambal nasi dengan sambal dengan telur goreng. Saya suka macam tu. Tak apalah, itu tak payah nak diubah. Maksudnya tak payah nak kata lagi rendah daripada tu. Memang alhamdulillah nafsu dia baik.
Tapi umumnya kita nafsu tu kan nak ayam, nak daging. Maka apa yang berkeinginan makan dan memakannya, itu sudah dikategorikan sebagai tasarruf, iaitu sudah berlebih-lebihan. Tawus radhiyallahu ta'ala berkata, barang siapa yang keduniaan menjadi niat dia, tujuan utamanya, maka Allah menjadikan kefakiran di depan matanya. Ada tak cukup je rasa dalam hidup, dan kehidupannya akan menjadi beban atau masalah. Maksudnya tujuan hidup tu nak banyakkan duit saja, tak akan cukup-cukup nanti. Ada je masalah dalam hidup nanti. Dan barang siapa menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya. Dia akan cukup je rasa nanti, dan Allah akan mudahkan kehidupannya. Samalah seperti hadis Nabi SAW yang saya sebut dah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Terakhir, Nabi SAW bersabda, setelah ketiadaanku, tidak aku meninggalkan fitnah yang lebih bahaya kepada orang lelaki daripada fitnah kaum wanita. Maksudnya kaum wanita lah kita menjadi keduniaan, kita jadi sibuk dengan dunia. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, sungguh yang paling aku risaukan terhadap kamu semua adalah ujian kaum wanita apabila mereka memakai, iaitu perhiasan emas, memakai pakaian nipis, maksudnya menjolok mata, dan berpakaian dengan pakaian yang mewah. Maksudnya aku risau tu fitnah perempuan, menyebabkan kita macam ditarik hidung. So, kita yang pimpin dia, tapi seolah-olah dia pimpin kita pula. Moga Allah Ta'ala pelihara dan jadikan isteri kita semua isteri yang salihah. Amin. Amin. Dah sambung. Tak banyak. Tak sampai 1 jam lagi dah. Dah. Oh Allah. Sat. Ini hukuman bagi minggu lepas banyak gelak. Lepas kuliah. Dah sambung hadis ke berapa? 35 Bab apa yang datang dari firasat yang benar. Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kamu terhadap firasat orang yang beriman, kerana sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Maksudnya di antara pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang hatinya bersih daripada keduniaan, firasat dia tu firasat yang betul tu. Makanya Allah berikan khasyaf kepadanya kerana hati dia tu bersih. Maksudnya orang itu membersih, dia amalkan ketiga 34 hadis, maka menyebabkan firasat dia tu firasat yang benar. Maka janganlah beramal meminta supaya diberikan firasat yang benar, tak payah. Ibadah je kepada Allah, kerana itu bukan tujuan matlamat. Kita beramal hanya nak meraihkan keredaan Allah. Sampai Imam Abu Hanifah tu, kalau orang ambil wuduk tu, Imam Abu Hanifah boleh nampak dosa-dosa apa yang gugur. Imam Abu Hanifah macam tu. Tapi Imam Abu Hanifah minta doa kepada Allah, tutup hijab ya Allah, nanti aku ni tak akan tahu keburukan aku ya Allah, sibuk tengok keburukan orang lain. Kita sukalah, oi, pergi dekat dia, tadi buat projek apa, hang mana tau, aku tahu khasyaf, tak aku tak ada apa, aku tak wadang. Kan sebab dia nampak wuduk, kita nampak kan wuduk tu dosa apa yang kukuh tu. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-36, bab menarik kecintaan Allah Ta'ala dengan berterusan berkhidmat kepada Allah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, adalah hadis qudsi, sentiasa seorang hamba menghampiri Allah dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya, orang yang lakukan amalan sunnah. Sekiranya aku mencintainya, iaitu orang yang melakukan amalan sunnah kepada Allah, maka jadilah aku pendengarannya, dengan dia dengar. Apa maksudnya? Allah akan bimbing telinganya ke arah keredaan Allah. Pelihatannya yang dia melihat dengannya, bukan aku menjadi pelihatan Allah jadi mata, bukan. Maksud hadis ni adalah, maksudnya Allah akan pelihara mata dia dengan benda yang diredai oleh Allah, lidahnya ditutur dengannya, dan hatinya yang dia berfikir dengannya. Allah akan jaga lidahnya, fikirannya hanya tuju kepada Allah. Sekiranya dia menyeruku, pasti aku menyahut seruannya. Maksudnya sekiranya dia berdoa kepada Allah, munajah, Allah akan terima. Sekiranya dia meminta kepadaku, pasti aku menunaikan permintaannya. Maka kata ulama, setelah amalan kewajipan dah sempurna, buatlah amalan yang sunnah, kan? Itu di antara menarik kecintaan Allah kepada kita. Hadis ke-37, bab kebencian menghimpun harta supaya tidak menggalakkan hamba mencintai dunia. Boleh simpan duit, saya kata 3 tahap. Pertama, simpan duit hanya cukup masa
1 tahun. Ingat ni, ini amal ni, Masya Allah. Sekarang simpanan duit cukup untuk setahun, dia tak cukup. Allah, moga Allah menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Abang Abi kan cukup setahun, InsyaAllah cukup. Lebih cukup. Tiga tahap. Pertama, simpan duit tu masa cukup setahun saja. Maksudnya berbola 1 bulan duit guna berapa? 500 dah. Lebih lagi. Masa setahun dia simpan duit. Maksud simpan duit tu cukup untuk setahun akan datang. Nombor 2 lagi bagus lagi lah. Lagi 2 40 hari saja. Dia simpan duit tu cukup 40 hari lah. Cukup 40 hari nak makan. Lagi bagus 1 hari lah. 1 hari dia cukup. Ada duit untuk 1 hari saja. Makan pagi, makan petang, makan malam. Mungkin dia jenis banyak orang banyak makan punya jenis. 5 kali makan memang cukup duit untuk 5 kali. Tapi ini dah gelojoh lah nama dia, membazir dah. Dia tak kira zuhud dah ni. Maka 1 tahun. Kalau tanya saya, 40 hari tu tak sampai lah. Sebulan tu insya-Allah 40 hari tak sampai. Lebih kurang lah 40 hari lah, sebulan sampai. Orang macam ni tak ada simpanan bulanan. Orang jumpa saya tadi kat masjid, ustaz ni bagi infak setiap bulan RM10 akan ditolak daripada akaun. Saya kata kad pun saya tak ada, macam mana nak bagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Imam Sya'rani. Imam Sya'rani karang kitab Tabaqat al-Akhyar, di antara manaqib perjalanan hidup beberapa sahabat dan juga tabi'in juga, dan beberapa untayan nasihat. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi SAW kata, betapa indahnya 2 perkara tapi ditakuti oleh orang. Betapa seronoknya 2 perkara tapi ditakuti oleh orang. Kita tengok. Saya tambah 1 takut nanti. Saya tambah 1 takut bini lah. Abdullah bin Mas'ud kata 2 ya. Benda yang ditakuti oleh orang pada dia ni benda yang seronok. Pertama adalah fakir. Bahagianya hidup fakir, gembiranya hidup fakir, tapi ditakuti oleh orang. Orang takut. Dunia macam tu. Yang kedua apa dia? Gembiranya, indahnya kematian, tapi ditakuti oleh orang. Moga Allah Ta'ala tak takutkan kita dua-dua tu. Amin. Amin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mengambil atau menyimpan tanah yang berharga kerana kamu akan mencintai dunia, ataupun jangan banyak simpan duit, nanti kamu mencintai dunia. Abu Dzar radhiyallahu anhu atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, orang yang memiliki 2 dirham itu lebih berat hisapnya di akhirat berbanding orang yang ada 1 dirham. Lagi sikit duit, lagi mudah lah hisap. Lagi banyak duit, lagi susah lah hisap nanti di akhirat kelak. 38. Nak main dah. InsyaAllah husnul khatimah kita semua. Boleh duduk hadir 40 ni, Alhamdulillah ni. Tapi bab tawakal ada pembahasan sikit lah. Sikit saja, tak banyak. 1 muka sikit saja. Hadis ke-38, bab sifat orang-orang yang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berakal adalah orang yang mengikat urusannya dengan Allah, atau erti kata lain iaitu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di antara sebab seorang itu tak boleh nak bertawakal kepada Allah, nak serahkan urusan dia kepada Allah, serabut. Ada satu masalah dia serabut, dia tak nak yakin tawakal pada Allah Taala tu tak boleh, disebabkan kurangnya keyakinan dia kepada Allah. Kalau dia kenal betul Allah, dia akan tawakal kepada Allah. Saya sebut kisahkan seorang musafir, dia nak musafir, isteri dia mengandung. Dia kata, ya Allah, saya bertawakal padamu ya Allah, saya menyerahkan anak yang ada dalam kandungan isteri saya pada engkau ya Allah. Balik memang ramai rumah dia, tengok isteri dia meninggal. Kemudian ketika nak masuk dalam kubur, dengar bunyi budak keluar, selamat budak tu. Maka dia mengatakan, aduh, kenapalah aku tak mengatakan ya Allah, selamatlah ibunya sekali, nescaya Allah juga akan selamatkan ibunya. Tapi aku mengatakan, ya Allah, selamatkanlah anakku di dalam kandungan. Maka yang selamat tu adalah anak.
Orang tu susah nak tawakal tu kurangnya yakin dia pada, kalau betul ma'rifah dia kepada Allah, dia kenal pada Allah, dia akan yakin pada Allah. Nabi SAW bersabda, yang aku risaukan pada umatku adalah lemahnya keyakinan. Rawahu Tabrani. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dunia ini manusia tak diberikan satu yang lebih baik dari keyakinan dan perlindungan dari keburukan. Maksudnya benda yang kebaikan di dunia adalah apabila dia memiliki yakin yang kuat kepada Allah, dan juga Allah memelihara dia daripada kemaksiatan. Maka Nabi SAW mengatakan, maka pohonlah kamu kepada Allah mengenai keyakinan dan perlindungan dari keburukan. Moga Allah berikan keyakinan yang mantap kita kepada Allah, dan moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala keburukan dan segala kemaksiatan. Amin. Amin. Nah, kelebihan tawakal pada Allah. Pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Maksudnya, nak tahu iman kita kuat ataupun tak, tengoklah tawakal kita macam mana kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan keperluannya. Apa yang dirisau, Allah Ta'ala akan permudahkan. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-159, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang bertawakal pada Allah. Maksudnya, di antara amal yang disukai oleh Allah, sekiranya Allah memberikan kekuatan untuk seorang itu bertawakal kerana Allah sayang kepadanya, moga Allah menyayangi kita juga. Amin. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih rawah Bukhari dan Muslim, akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tidak dihisab, dia ghairil hisab, masuk syurga tanpa hisab bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Moga kita, amin, sahaja Allah buat serabut dalam kehidupan kita ni, kerana Allah dah bagi ilmu tawakal, dan kita bertawakallah kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW bersabda, rawahu Tirmidzi wal Hakim, sahih. Hadis ni biasa kita dengar, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, nescaya Allah Ta'ala memberikan rezeki pada kamu dalam keadaan yang seperti mana Allah Ta'ala juga memberikan rezeki pada burung. Pagi-pagi burung tu terbang dengan perut yang kosong, lapar, dan petangnya dia kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Moga Allah kurniakan sifat tawakal kepada kita. Amin. Amin. 39. InsyaAllah. Oh, minit lah, 1 jam 15 minit. Betul. Hadis yang ke-39, bab keharusan mendengar nyanyian. Ini saya sambung ni, bukan saya khusus pun cari poin, bukan. Dan saya pun tak cari poin banyak sangat. Tak cari, insya-Allah. Nak paku lebih-lebih tak boleh ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumahku pada hari Tasyrik, hari raya, hari raya Idul Adha, dan bersamaku 2 orang hamba, Abdullah bin Salam, sedang bermain gendang sambil menyanyi. Ketika mana Rasulullah SAW masuk, aku berkata kepada keduanya, berhenti bermain. Maka Rasulullah SAW menuju ke katil di dalam rumah untuk berbaring. Rasulullah SAW tutup mukanya dengan kain. Aku berkata, pasti hari ini dihalalkan nyanyian atau diharamkan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku mengisyaratkan kepada keduanya untuk mengambil gendang, buat gendang balik, menyanyi balik. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kedua hamba tu mengambil gendang itu. Demi Allah, aku tidak akan lupa peristiwa ini di mana Abu Bakar, ayahku Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah masuk, dan beliau adalah seorang lelaki yang kerah. Tegur aku ketika itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, adakah nyanyian seruling syaitan di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyingkap tutupan mukanya, lalu bersabda, wahai Abu Bakar, bagi setiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita. Seolah-olah memberikan rukhsah, keringanan boleh. Ini nyanyian ni perlu kita faham. Nyanyian ni nyanyian yang kita tu nyanyian mengenai keghairan untuk amal macam tu. Abdullah bin Rawaha penyair juga, penyair. Abdullah bin Rawaha penyair, dan kedudukan dia tinggi dalam syurga syahid kerana dia punya syair dia tu kuat untuk jihad. Boleh. Kita kan syair tu lagu lah. Kalau lagu sekarang tu kan mengenai cinta, putus cinta, aku sayang kamu, kamu sayang aku, kamu ada orang selainnya, kamu ketepikan. Ni
Ni setan ni kata setan ni. Tapi kalau sebaliknya okey, tak apa. Maksudnya kita dengar lagu keimanan, alhamdulillah boleh. Maksudnya biar ada mengenai unsur agama macam tu. Kalau selainnya jangan. Ini kita kopiah ni balik bubur earphone dengar lagu cinta. Tak masuk akal. Belajar ilmu 40 hadis tasawuf, balik dengar lagu ni elah ke apa ke. Tak berapa bagus lah. Maksudnya Allah bagikan ilmu tu, telinga tu untuk dengar mengenai kegairahan untuk amal, mengenai cinta, taubat. Boleh lah. Abah Ashraf tanya, saya suka dengar lagu nasyid, tu jadi insaf saya. Alhamdulillah, okey. Ini kalau dengar pun tu fikir aku, hidup aku ni, ya Allah, perempuan ni siapa nak kat aku, ya Allah. Engkau diterima sebagai hamba Allah ataupun tak, fikirlah tu, hidup fikir mengenai itu buat apa kan. Itulah kalau nyanyian selainnya tu boleh-boleh je, tak ada masalah. Maksudnya jangan ada unsur kesyirikan, unsur cinta-cinta macam tu, tak payahlah. Kalau saya kan cakap kuliah macam ni, balik buka YouTube kalau dengar tu tak masuk tu. Lagu orang putih, lagu Korea, Jepun, tak payah. 40 bab keharusan menari. Jangan saya keluar menari sudah. Yang terakhir, sesungguhnya Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah wa radhiyallahu ta'anhu, di antara lorong-lorong kecil di Mekah, beliau telah mendengar Al-Akhdar Al-Jaddi menyanyi di rumah Al-As bin Al-Wa'il, iaitu memuncak jarum semerbak kasturi perut Nu'man disentuh, Zainab dilingkungi wanita-wanita wangi. Tak kala melihat tunggangan Namiri, berpaling Zainab menjadi tumpuan pandangan wanita-wanita wangi. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, maka Al-Aqdar telah menghentak-hentak kakinya ke tanah seketika, iaitu menari. Berkata Sa'id bin Al-Musayyib, ini adalah sesuatu yang enak didengar. Mereka melihat syair itu untuk bergembira. Menari macam ni okey, jangan menari laki perempuan pun ada kan. Kalau soal menyanyi tadi tu ya qasidah pun kalau datang qasidah jangan lebih baik perempuan jangan ada, lebih baik jangan rakam bagi dengar, okey kalau lebih baik lah kan. Sekiranya nak datang campur antara laki dan perempuan, bukan campur tapi duduk dalam keadaan penjarakan. Kalau menyanyi ni laki perempuan janganlah kan golek-golek. Oh saya belajar hadis tadi tu, hadis yang terakhir macam unik je kan, nak try. Zaman sekarang tu sebenarnya hadis ni tak perlu diberitahu lah, maksudnya kan tak berapa bersesuaian kita kerana berada pada zaman ini. So kesimpulannya, ciri-ciri ahli tasawuf tu apa? Saya sebutkan secara ringkas. Okey, kesimpulan ciri-ciri ahli sufi ataupun ahli tasawuf. Pertama, hidup dalam keadaan sederhana atau dalam keadaan cukup-cukup. Kedua, bersahabat dan duduk bersama dengan fakir miskin. Ketiga, memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik seperti akhlak Nabi SAW. Yang keempat, suka menderma kalau melihat wangnya banyak. Nampak wang banyak, suka derma. Yang kelima, melakukan ibadah bukan untuk memiliki karamah. Yang keenam, tidak banyak menyimpan harta dan tidak kedekut. 7, menghindari perkara yang tak jelas antara halal dan haram, iaitu syubhah, dan bersikap wara'. Yang ke-8, beramal dengan ilmu dipelajari. Ke-9, tidak ingin memiliki harta yang banyak. Ke-10, tidak ingin kepada kemasyhuran. Yang ke-11, tidak duduk dan bercampur baur dengan orang-orang kaya. Ke-12, sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada, qana'ah. Yang ke-13, sentiasa ikhlas dan beramal dan menjauhkan diri daripada 3 sifat mazmumah, riya', takabbur, hasad. Yang ke-14, memiliki amalan zikir dan sentiasa membanyakkannya. Artinya ada amalan zikir yang lagi saya bagi. Yang ke-15, syukur. Ke-16, sabar. Ke-17, sentiasa mengharap dan meminta kepada Allah. Ke-18, mencintai orang-orang fakir dan miskin, sayang mereka, suka mereka. 19, meninggalkan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Ke-20, menyembunyikan masalah yang dihadapi, musibah. 21, memakai pakaian yang sederhana. Ke-22, sentiasa mengharap dirinya dicintai oleh Allah.
bukan mengharap manusia cinta. Ke-23 suka memberi makan dan kerap menghidangkan makanan kepada tetamu diundang dalam rumahnya. Ke-24 sentiasa menyembunyikan amalan-amalan dilakukan supaya tak diketahui oleh orang. 25 berbaik dengan jiran. 26 sedikit tertawa. 27 tidak mau dengan kekayaan, meskipun mampu memiliki kekayaan tetap tak nak. 28 mendahulukan pemberian kepada fakir miskin berbanding keluarga. 29 memberikan nasihat dan merasa nasihat itu pada dirinya sendiri. Ke-30 memakai pakaian yang ada dan tak mengharap pada pakaian yang baru. Ke-31 tidak suka makan bersendirian. Ke-32 meninggalkan kesenangan atau kemewahan hidup. Ke-33 memperbanyakkan ibadah sunnah. Yang terakhir ke-34 tawakal. Moga-moga sifat ini Allah kurniakan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dah khatam. Datang lewat hadis yang keberapa pun datang. Nanti hadis yang awal tu boleh muzakarah dengan Abang Ashraf kita Faris insya-Allah. Pembahasan sampai sini saja. Alhamdulillah. Moga-moga sambung lagi kitab yang akan datang insya-Allah. Pembahasan sampai sini wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Dajjal muncul dengan fitnah yang dibawa Dajjal. Diadu mana yang paling berat, fitnah yang dibawa Dajjal atau fitnah seluruh yang pernah terjadi kepada muka bumi ini. Maka kata Rasulullah, kalah semua fitnah yang pernah terjadi di muka bumi. Dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan tanda-tanda Dajjal keluar adalah tahun-tahun kita ini. Bersiap-siaplah.